Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Liana Raya, jurupulih cara kerja yang akan membincangkan tentang masalah tingkah laku bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun. Biasa, sebelum saya pergi kepada masalah, biasa dengar tak perkataan tantrum? Tantrum ni sebenarnya adalah satu bentuk tingkah laku kanak-kanak yang normal ya. Tantrum ni normal. Sebabnya tantrum ni adalah sifat memberontak di dalam diri kanak-kanak tersebut. Biasanya anak-anak ni dia rasa macam dia nak sesuatu, dia tak dapat, jadi dia akan tunjukkan perangai memberontak dia, sama ada dalam bentuk menangis, dalam bentuk menjerit, dalam bentuk mengamuk lah, mengamuk dan sebagainya. So, first of all, tantrum is normal. Jadi, macam mana kita nak katakan anak-anak ni ada masalah dengan tingkah laku? Saya bahagikan kepada tiga kategori yang biasanya bukanlah kita kata macam kita perlu concern dalam isu tingkah laku ini, iaitu yang pertama adalah kanak-kanak yang tantrum melampau, yang keduanya yang ada masalah sensory processing disorder, yang ketiganya adalah kanak-kanak yang mempunyai isu separation anxiety. Kanak-kanak yang mempunyai tantrum yang melampau, biasanya macam saya kata tadi kan, dia tantrum ni dia mengamuk, tak dapat benda dia mengamuk and so on. Tak apa, it's okay, never mind. Tetapi tantrum yang melampau adalah keadaan di mana anak tu mengamuk sehingga membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Begitu juga membahayakan objek-objek di sekelilingnya. Yang itu kita katakan tantrum yang melampau lah. Yang perlu kita bawa jumpa dengan doktor untuk kita kenal pasti apa punca. Mungkin dari sudut anger managementnya ke, ataupun sudut dia dah biasa dapat apa dia nak, kan tiba-tiba tak dapat, so dia burst tu lain macam sikit, kan itu antara masalah tantrum yang melampau. Tantrum yang melampau ni juga anda harus tahu bahawasanya ianya sangat susah untuk disettlekan. Biasanya kanak-kanak ni lepas dia dah mengamuk, kita pujuk sekejap, kita divert dia punya attention sekejap, dia dah okey. Tapi kalau kanak-kanak yang tantrum yang melampau ni, dia macam susah nak makan pujuk. Tak makan saman lah orang kata. Kan, okey, itu yang pertama tantrum yang melampau. Yang keduanya, kanak-kanak yang ada sensory processing disorder. Sensory processing disorder adalah kita katakan sebagai kecelaruan sensori. Sensori ataupun deria yang ada pada badan kita, iaitu deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan rasa. Ada kecelaruan mentafsir maklumat. Makanya apa yang kanak-kanak ni akan buat adalah contoh kalau yang ada masalah dengan pendengaran tu kan, deria pendengaran, dia akan kalau setakat dengar bunyi biasa je, bunyi blender, bunyi vacuum, dia rasa nak tutup telinga, dia takut dengar bunyi tu. Lepas tu kan mata dia kan, ada setengah-setengah kanak-kanak ni ada kecelaruan sensori tu, dia akan tunjukkan macam contohnya dia nampak kipas, benda yang berpusing, dia rasa macam excited, dia flat, so dia macam, itu antara ciri-cirinya lah. Termasuklah juga anak-anak yang ada sensory processing disorder ni, termasuklah kalau potong kuku, dia takut potong kuku, dia tak suka potong rambut, dia tak suka berus gigi, memilih makan pun termasuk dalam ciri-ciri kanak-kanak yang ada masalah tingkah laku yang kita kenali sebagai sensory processing disorder. Dan seterusnya yang ketiga adalah kanak-kanak yang ada anxiety separation yang kita kata melampau lah. Sebab separation anxiety ataupun anxiety separation berlaku ketika di usia bawah 3 tahun. So bawah 3 tahun, anak-anak ni dia rasa macam risau berpisah dengan mak ayah, risau berpisah dengan orang yang dia rapat dan sayang, penjaga dia sendiri. Ni biasa berlaku ketika hantar anak dekat play school atau taska. It's okay, never mind. Kita katakan separation anxiety ni normal. But ianya menjadi tidak normal apabila anak-anak tu masuk ke usia 3 tahun ke atas. So bila masuk 3 tahun ke atas, masih lagi tak settle separation anxiety, maksudnya masih lagi perlu ada orang teman, sikit-sikit nak masuk toilet pun kena teman, nak makan pun berteman dan sebagainya, macam tak boleh nak berpisah sangat dengan penjaganya, dengan orang yang lebih yang dia percaya. Maka memang kena jumpa dengan doktor lah. Kita galakkan berjumpa dengan doktor dan berbincang dengan doktor anda. So sekiranya anak anda didapati ada 3 isu ataupun masalah tingkah laku yang saya katakan tadi, makanya seeloknya bawa berbincang dengan doktor di klinik yang berdekatan dengan rumah anda. Jangan lupa untuk bawa mereka berjumpa dengan doktor-doktor ini dan insya-Allah akan dirujuk ke bahagian-bahagian tertentu di mana akan dijalankan penilaian lanjut dan rawatan susulan.